Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ni kita akan start kita punya first class on topic 1, partnership. So, partnership ni adalah partnership ni dalam bahasa Melayu dia adalah perkongsian. Okay. So, untuk learning outcome by end of the chapter, sepatutnya you all tahulah macam mana nak define partnership under ITA 1967. So ITA ni stand for Income Tax Act, and the second one is to understand the calculation of provisional adjusted income. So provisional adjusted income ni untuk short name dia saya akan sebut dia sebagai PI. Okay, sebagai PI. Dan yang ketiga adalah untuk to understand the assessment of partners. Yang ini adalah untuk kita kira dia punya partners. Okay, partners punya cukai. Sebab perkongsian kita bukan kira cukai ke atas perkongsian, tetapi ke atas rakan kongsi. Okay, ke atas rakan kongsi. So cukai kita kira ke atas rakan kongsi dan bukan perkongsian. And the last one, you kena tahu changes in partnership. Maksudnya perubahan di dalam partnership. Perubahan ni sama ada kita akan tengok nantilah. Contohnya rakan kongsi bertukar, rakan kongsi meninggal, penambahan rakan kongsi. Okay, itu dia punya learning outcome. So, kita tengok sekarang definisi dia. Okay, definisi untuk perkongsian. Okay, any association of any kind between two or more parties who have agreed to combine their skill or their rights, power, property, labor or skill for the purpose of carry on a business. Okay, business. Maksudnya di sini bila kita nak formkan satu-satu perkongsian, salah satu syaratnya adalah mereka akan berkongsi hak. Okay, rights adalah hak, dan mereka akan berkongsi kuasa yang ada. Mereka akan berkongsi harta benda, berkongsi buruh dan juga kepakaran yang ada. Okay, maksudnya bila kamu nak formkan satu-satu perkongsian tu, kamu kena berkongsi rights, power, property, labor, skill. Okay, and then selain pada itu, mereka juga berkongsi profit or losses. Maksudnya kalau untung pun dia akan berkongsi, kalau rugi pun dia berkongsi. Okay, jadi maksudnya perkongsian tu dia akan berkongsi segala-galanya lah dengan tujuan untuk melaksanakan perniagaan. Okay, partnership is not listed as a person. Maksudnya partnership ni bukanlah individu. Okay, partnership bukanlah individu. Okay, dan disebabkan itu no assessment maksudnya tiada taksiran dibuat ke atas perkongsian. Ingatlah, tiada taksiran cukai dibuat ke atas perkongsian, tetapi dia dicukaikan ke atas partners. Okay, maksudnya cukai dikira ke atas rakan kongsi. Cukai ditaksir ke atas rakan kongsi. Okay, ke atas rakan kongsi. Okay, ditaksir ataupun dikira lah. Okay, bukan ke atas perkongsian. Ingatlah, saya ulang lagi sekali. Untuk percukaian bagi perkongsian,
cukai dikira ke atas rakan kongsi dan bukannya perkongsian. Okay, next, this is types of partners. So, jenis-jenis rakan kongsi. Yang pertama adalah fully partners. Okay, kita tengok dulu yang pertama. Ini adalah fully partners. Fully partners ni dia mempunyai liability yang tidak terhad. Okay. Liability yang tidak terhad. Ini poin yang pertama. Kemudian dia untuk full partners ni dia sangat aktif. Okay, sangat aktif di sini bermaksud dia sangat aktif dalam melaksanakan ataupun menjalankan perniagaan. Dan yang ketiga, dia juga merupakan penyumbang modal. Okay, dia juga menyumbang modal. Okay, itu untuk full partners. Okay, yang kedua adalah limited partners. Okay, limited partners ni dia mempunyai liability yang terhad. Okay, liability yang terhad dan dia tidak aktif dalam melaksanakan perniagaan. Tidak aktif dalam melaksanakan perniagaan. Okey. Dan yang ketiga, walaupun dia tidak aktif dalam melaksanakan perniagaan, tetapi dia juga merupakan penyumbang modal. Okey. Jadi untuk limited partners, dia mempunyai liability yang terhad, dia tidak aktif dalam melaksanakan perniagaan dan tetapi dia merupakan seorang yang menyumbang modal. Okey, kita tengok yang ketiga. Yang ketiga adalah salaried partners. Salaried partners ni adalah pekerja yang dibayar gaji. Okey. Pekerja yang dibayar gaji. Pekerja yang dibayar gaji. Okey. Yang kedua, dia merupakan pekerja kepada perkongsian. Okey. Itu yang ketiga. Okey, yang keempat, sleeping partners ni, sleeping partners dia menyumbangkan modal. Okey, menyumbang modal. Apa lagi? Okey, dia berhak untuk terima. Okey, berhak untuk terima keuntungan. Okey, maksudnya kalau untung dia berhak untuk terima dan kalau rugi dia berhak untuk terima jugalah keuntungan dan kerugian lah. Okey, letak sini keuntungan dan kerugian. Okey, dan yang ketiga, dia tidak aktif. Okey, tidak aktif dalam perniagaan. Okey. Dan yang terakhir sekali, yang kelima adalah corporate partners. Corporate partners ini dia terdiri daripada beberapa syarikat. Okey, terdiri daripada beberapa syarikat. So maksudnya corporate partners ni dia mungkin ada sekurang-kurangnya 2 syarikat
and then itu adalah corporate partners. Okay, so boleh lah kita ada 5 jenis rakan kongsi: full partners, limited partners, salaried partners, sleeping partners dan juga corporate partners. Okay, next kita pergi kepada pengiraan provisional adjusted income. Provisional adjusted income ni kadang-kadang saya akan katakan dia sebagai PI. Okay, yang ini adalah first step pengiraan. First step. Okay, bila nak buat tu mesti bermula dengan provisional adjusted income. Ini yang pertama. Okay, kamu kena dapatkan dulu dia punya provisional adjusted income ataupun saya bagi dia gelaran PI. Okay, ini adalah kaedah macam mana kita nak mendapatkan provisional adjusted income. Ni provisional adjusted income ni. Ni. Okay, bermula dengan net profit before tax. Lepas tu kamu kena tambah dengan partners remuneration. Okay, partners remuneration, partners interest on capital or advance, private and domestic expenses, expenses not allowed by partnership. Okay, lepas tu kita tolak dengan ini other income. So other income ni kamu kena ingat lah dia as in financial statement. So dalam perkongsian, okay, dalam perkongsian soalan dia akan provide pada kamu income statement. Okay, income statement. Income statement. Yalah, income statement. So dalam income statement tu dia kamu kena carilah dia punya net profit. Okay, dia punya net profit ni, net profit. Bermula dengan net profit ataupun net loss lah. Okay. Lepas tu tambah balik dengan partners remuneration. Semua all the expenses ni dia akan ada lah dalam soalan dia. Lepas tu tolak dengan other income. So other income ni kamu kena ingatlah yang ini yang dinyatakan sahaja di dalam financial statement. So kalau other income ni tak ada dalam financial statement, kita tak letak di sini. Okay, kita tak letak di sini. Real property gain tax yang ni kita akan belajar nanti. RPGT ni other income maksudnya dia dapat daripada selain daripada core business dia lah. Okay, lepas tu dia dapat, contohnya dia dapat daripada dividend ke rental, okay, profit on disposal of asset, etc. Okay, and then kita akan tolak dengan double deduction. So double deduction ni adalah untuk item double deduction. Contohnya apa? Double deduction contohnya disabled workers. Okay, disabled workers. Disabled workers. Contoh double deduction. So kita akan dapat provisional adjusted income. Ingatlah, ini adalah first step untuk pengiraan. Okay, first step. Okay, bila kamu dah dapat provisional adjusted income, barulah kita go second step, calculation of divisible income. Okay, calculation of divisible income, ini adalah second step. Okay, first step tadi adalah provisional adjusted income. Second step, kita nak mencari divisible income ataupun saya bagi short name dia sebagai DI. Tadi pi kan? So yang ni DI. So untuk dapatkan DI, kita ambil balik kita punya provisional adjusted income yang mana kita dapat daripada step 1. Okay, amount pi ni adalah dari step 1 yang tadi. Okay, lepas tu kita tolak dengan item under section 55/3 iaitu
bonus and salary. Okay, bonus and salary. Partners interest on capital or advance. Dan juga private and domestic expenses. Okay, amount di sini. Okay, amount di sini, amount untuk untuk divisible income ni. Okay, untuk divisible income ni adalah lump sum. Lump sum. Apa maksud lump sum? Divisible income ni adalah untuk semua rakan kongsi. Okay, kalau kita ada 3 rakan kongsi, maksudnya divisible income ni adalah untuk ketiga-tiga rakan kongsi. Begitu juga dengan provisional adjusted income, amount dia adalah untuk jumlah keseluruhan rakan kongsi yang ada dalam perkongsian. So, kalau dia ada 2 rakan kongsi, maksudnya amount divisible income di sini adalah untuk 2 rakan kongsi. Kalau dia ada 3 rakan kongsi, divisible income di step 2 ini adalah untuk 3 rakan kongsi. Okey, selepas kamu dah dapatkan divisible income, the next step is kamu kena kira adjusted and statutory income. Okey, ini adalah the third step. Okey, step yang ketiga. Step yang ketiga ni by individu ataupun by partners. Dia bukan lump sum lagi. Ingat dah, step 1, step 2 kita cari pi untuk lump sum. Step 2 kita cari divisible income untuk lump sum. Tetapi bila step 3, calculation of adjusted and statutory income, kita cari untuk individu. Okey, di sini kita bagi dah contohnya rakan kongsi A, rakan kongsi B, rakan kongsi C. Jadi dalam perkongsian ni dia ada 3 rakan kongsi. Okey, what you have to do is, yang pertama, you kena letakkan balik dia punya salary, allowances and bonus. Okay, partners remuneration, salary, allowances and bonus. Okay, partners remuneration ni partners remuneration ni, kalau you tengok, ini adalah amount yang kamu dapat ataupun amount yang kamu ambil kira di dalam step 1 tadi. Okay, yang dalam step 1 tadi. Yang sini. Tengok boleh back tak? Tak boleh back. Okay, dalam step 1. Okay, tapi dalam step 1 tadi saya kata dia adalah untuk lump sum. Tapi when it comes to the third step, partners remuneration ni kamu kena pecahkan mengikut rakan kongsi. Contohnya gaji A, contohnya partners remuneration, total dia adalah 10,000. Okay, untuk step 1 tadi, partners remuneration adalah 10,000. Tetapi when it comes to the third step, step yang ketiga ni, okay, 10,000 tu datang daripada mana? Contohnya, A adalah dia punya salary dia adalah sebanyak, saya bagi contoh ini lah. Okay, 5,000. Okay, B adalah sebanyak 3,500. So, 5, 6, 7, 8,500. So, dia akan ada di sini C lagi 1,500. So, total dia dapat ada 10,000. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So, total dia adalah sebanyak 10,000. Okay, 10,000 ni tadi kamu letak dalam step 1. Okay, dalam step 1. Tetapi, di dalam step 3, kita agihkan. Okay, begitu juga dengan item partners interest on capital, okay, private and domestic expenses, okay, dan then barulah kamu dapat divisible income. Okay, divisible income di sini, di step yang ketiga ni, kamu dah agihkan mengikut rakan kongsi setiap satu ni.
Okay, divisible income ni yang tadi kamu dapat daripada step kedua. Betul tak? Okay. Bila datang ke step 3, kamu kena agihkan mengikut rakan kongsi. So, macam mana kamu nak agihkan? Kamu kena agihkan mengikut, okay, based on agreement. Maksudnya divisible income ni kita dah agihkan mengikut persetujuan. Profit and loss sharing kita kata. Okay, contohnya dia kata profit and loss sharing adalah equally. So equally kalau 3 maksudnya setiap satu ni kita agihkan dia sebanyak 1/3. Yang ini dapat 1/3, yang ini dapat 1/3, ini dapat 1/3. Okey, contoh. Katakan tadi divisible income di step yang kedua tadi kita dapat sebanyak RM9,000. Okay, when it comes to this step, so A ni mengikut profit sharing dia adalah divide equally. Divide equally maksudnya pembahagian sama rata. So 3 orang dia akan dapat 1/3. So each of them akan dapat, sini akan dapat 3,000. Sini akan dapat 3,000. Sini akan dapat 3,000. Okay? And then, bila you total up semua, barulah kita dapat dia punya adjusted income. Okay, adjusted income ni untuk partners. Bukan untuk partnership tetapi untuk rakan kongsi. Okey. Bila dah dapat adjusted income, kamu kena tambah balik dengan balancing charge. So balancing charge ni saya tak payah cerita lah macam mana nak dapat balancing charge ni. Dan juga balancing allowance. Yang ini daripada capital. Masa tax 1 dulu kamu belajar capital allowance. So, kalau dalam statement tu ada balancing charge, so kamu tambah. Kalau ada balancing allowance, kamu tolak. So, kalau ada capital allowance, macam mana? Capital allowance pun kita akan tolak. So, kat sini dia tak ada capital allowance. So, kalau ada capital allowance, tolak di sini capital allowance. Okay? So, bila dah tolak semua item, barulah kamu akan dapat statutory income. Statutory income. Okay, statutory income untuk setiap rakan kongsi. Okay. Dia sebenarnya dalam partnership ni yang kamu benda baru bagi kamu adalah bagaimana untuk mendapatkan pie dan juga DI saja. Okay, sebab bila kamu dah dapat pie dan DI, adjusted income ni memang kamu dah duk cari dah. Memang dah kamu belajar dah masa tax 1. Okay, so add balik balancing charge, tolak balancing allowance, tolak capital allowance, then you will get statutory income. Okay, kalau soalan dia bukan setakat statutory income, dia nak suruh kamu cari sampai total income. So, teruskan lagi. Ini step yang keberapa dah ni? Ini step yang keempat dah. Okay, ini adalah step yang keempat. Okay, step yang keempat. Daripada statutory income, kamu tambah balik other income. Other income under section 4B, C, D, E dan F. Okay, yang ini pun kamu dah belajar dah. So, saya tak payahlah ulang balik. So, yang ini pun untuk rakan kongsi tadilah. Yang ini rakan kongsi A, ini rakan kongsi B, ini rakan kongsi C. So, dapatlah aggregate income untuk setiap seorang rakan kongsi. Kalau ada donation, tolak donation, dapat total income. And then, kalau dia nak suruh kamu cari sampai berapa dia punya tax payable, tolak dengan all the relief yang dia qualified, then you will get chargeable income. So, daripada chargeable income ni, kamu bolehlah kira
berapa cukai yang perlu dibayar oleh setiap rakan kongsi. Okey. Next adalah changes of partners. Perubahan di dalam perkongsian. Di sini dia kata when a partner withdrew from the partnership or a new person is admitted as a partner, maksudnya sama ada rakan kongsi keluar ataupun rakan kongsi masuk. Okey, akan ada perubahan. Okey. Rakan kongsi keluar ataupun rakan kongsi masuk, dia akan jadi ada perubahan di dalam partnership. So, dia akan wujudlah old partnership dan juga new partnership. Okay, old partnership dan juga new partnership. Old partnership maksudnya sebelum ada apa-apa perubahan. So, new partnership apabila berlakunya perubahan di dalam perkongsian. So, di sini dia kata before new admission ataupun retirement, old partnership. After new admission or retirement, new partnership. Okay. Bila berlaku ni, akan adalah perubahan di dalam perkongsian. Okay, next. Okay. Bila ada perubahan di dalam perkongsian, dia akan memberi kesan kepada period of accounting. Okay. Tempoh perakaunan dia. Mungkin juga akan ada perubahan dalam capital contribution dan juga profit and loss sharing. Maksudnya yang ini yang agreement tadi. Okay, yang agreement. Berapa yang dia bersetuju untuk berkongsi keuntungan dan kerugian. Okay, dan juga akan ada perubahan dalam salary and interest on capital. Okay. So, ini adalah perkara-perkara yang memberi kesan jika berlakunya perubahan di dalam perkongsian. Okay. Next adalah tentang capital allowance. Okay, capital allowance. Sekejap. Capital allowance, sorry. Okay, capital allowance among the partners. So, capital allowance ni you all dah belajar dalam text 1. Okay, bahasa Melayu dia apa? Dalam modal. Okay. Okay, katakan yang ini saya dah tulis sebelum ni lagi. Okay, katakan tadi back to the old slide. Dia kata kalau ada perubahan rakan kongsi, so kita akan ada old partnership dan juga new partnership. So, old partnership terdiri daripada A, B, C dan new partnership A, B, D. Okay, A, B, D apabila C ni dah keluar. Okay, bila C dah keluar diganti dengan D. Okay, bila kita nak agihkan rakan kongsi, dia kata di sini the last person in the partnership. So, kalau kita tengok tempoh di sini, old dan new, the last person in the partnership adalah yang inilah. A, B dan D. Okay, A, B dan D. So, mereka inilah yang layak untuk tuntut capital allowance. Okay, sekarang kita dah identify siapa yang layak di dalam perkongsian tersebut untuk menuntut capital allowance. So, macam mana kita nak agihkan pula capital allowance tersebut? Okay, go to the second one. Dia kata allocated with reference to the profit sharing ratio. Okay, profit sharing ratio ni yang tadi yang saya kata dia dah agree untuk agihkan divisible income dia equally 1/3, 1/3, 1/3. Okay, itu adalah profit sharing ratio. So, bila kamu nak allocate kepada yang 3 orang ni, A, B, D ni, kamu kena tengok semasa this period, macam mana dengan profit sharing yang ada. Okay, so di sini saya bagi contoh. Masa old partnership, agihan dia adalah secara equally. Okay. Bila C dah keluar, D masuk,
Jadi profit sharing ratio dia ubah menjadi 1:2:3. Jadi sekarang ni capital allowance ni akan diagihkan mengikut profit sharing ratio yang terakhir untuk rakan kongsi yang terakhir yang berada di dalam perkongsian tersebut. Okey, faham tak? So, kalau kamu nak tahu, kamu tengok yang terakhir sekali dalam perkongsian ada siapa. So, mereka itulah yang layak untuk tuntut capital allowance. So, macam mana kita nak agihkan? Kita agihkan mengikut profit sharing ratio yang terakhir sekali. Okay. And the third point, dia kata, admission or retirement of partners will not affect the claim of capital allowance. So, di sini maksudnya sama ada rakan kongsi keluar, rakan kongsi masuk, dia tidak memberi kesan ke atas tuntutan capital allowance. Sebab apa tak memberi kesan? Sebab dia menganggap capital allowance ni as a continuing business. Okay? Dia bukan terhenti. Bila rakan kongsi berhenti, capital allowance stop. Tak. Capital allowance ni sebagai continuing business. Okay? So, setakat itu sahaja kelas kita untuk kali ni. Ini adalah dia punya penerangan bagaimana kamu nak buat exercise nanti. So, kamu boleh go through balik kelas kita ni. And then the next class, kita akan discuss dengan soalan-soalan yang akan saya bagi daripada semasa ke semasa. Okay? So, setakat ini dulu kelas kita. Terima kasih. Assalamualaikum.